Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah wa nawwir abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita ni tuan-tuan semua disunatkan baca istighfar rajab. Tuan-tuan balik cari. Saya yang set hidup. Dia ingat ada bateri. Banyak bateri phone. Istighfar rajab ni dia besar fadilahnya. Dan ada disebutkan seorang lelaki. Dia ni waktu dia hidup, dia orang kenal dia dengan lelaki yang selalu melakukan maksiat. Tiba-tiba bila dia mati, lalu Jibril suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ismayah. Kerana Tuhan sebut, wahai Jibril, cerita kepada Nabi Muhammad bahawa ada seorang wali Allah di kalangan awliya aku. Salah seorang daripada awliya aku yang telah meninggal dunia, dan orang tak mau, orang tak beritahu dia, orang tak bumi dia, orang buat tak hirau kepada dia. Jadi keluarga dia dah kena urus. Maka Nabi SAW pilih dengan para sahabat. Dan sahabat-sahabat tanya Nabi, sebab apa ya Rasulullah? Dia ni orang yang kamu pergi semayang dia, kamu kena mandi dia, kamu kena kafan dan juga semayang dia, kamu hormati jenazah dia. Sedangkan dia ahli maksiat. Dia ahli maksiat, semua orang kampung tak boleh tahu. Tiba-tiba orang pakat begitu. Kenapa Rasulullah bersama dengan sahabat di sembahyang dia diurus jenazah? Artinya dia mendapat kemuliaan yang sangat tinggi. Kerana Rasulullah sendiri yang urus mayat dia. Lalu Nabi tanya, Nabi tanya pada isteri dia, apa amalan suami dia? Pada zahirnya orang nampak dia ni ahli maksiat. Dia pergi gelap malam, dia pergi tempat-tempat rumah pelacuran, dia pergi kedai-kedai arak. Kata dengan isteri dia, suami aku ni, aku tahu dia pergi di kedai-kedai arak, kedai arak ni, aku tahu dia pergi. Tapi bila dia pergi di sana, bukan dia minum arak. Dia beli arak tu semua, dia bayar. Hari ni hang tak jual arak ni, hang lepak bang. Aku dah beli semua. Siapa pun tak boleh minum dah. Macam tu juga di kedai judi. Begitu juga di rumah-rumah pelacuran. Dia bayar setiap malam ni, aku tak boleh operasi. Aku dah bayar dah. Malam esok pun aku tak boleh operasi. Aku dah bayar dah. Siapa pun jangan ada operasi malam esok, sebab aku dah bayar. Dan kata isteri dia tak tinggal istighfar rajab. Istighfar tu panjang. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wa atubu ilaih. Min jami'i ma kana Allahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa qataran. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Panjang istighfar. Tapi saya tak boleh ingat habis.
Tidak kita baca istighfar bersama-sama. Juga masuk bulan Rajab. Bila dah masuk bulan Rajab, lepas pada ni bulan Syaban. Habis bulan Syaban, kita bertemu Ramadan pula lah, mana 2 bulan lagi. Kita disunatkan membaca doa rindu kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita disunatkan baca doa selama 2 bulan ni supaya tertanam dalam hati kita ni rindu kepada bulan Ramadan. Jadi kita buat persiapan. Kita atur siap jadual kita bulan Ramadan ni lagu mana, tahajud kita lagu mana sampai wirid-wirid. Kalau Imam Ghazali ni dia bagi siap bangun tengah malam, lepas tu sembahyang sunat wudu, habis sunat wudu, sunat apa ni, taubat, lepas sunat taubat, kemudian sambung pula 8 rakaat sunat tahajud, lepas tu sunat witir 1 rakaat, masuk subuh. Kalau tak masuk lagi ada lagi wirid-wirid dia, ya qayyum ya badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram, sampai habis doa tu 41 kali masuk subuh. Sembahyang pula rakaat, lepas wirid, lepas baca Quran, masuk waktu syuruk, dan sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq ni Imam Ghazali saja sebut, kerana dalam hadis Ad-Dailami yang itu saja yang Imam Ghazali sebut ada sunat syuruk naik matahari. Lepas pada tu baca doa sunat syuruk. Lepas pada tu barulah sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah ni minta pilih. Sebab tiap-tiap hari ni kita duduk memilih. Kadang-kadang tu kita buat pilihan yang menyebabkan kita ni jadi masalah. Jadi masalah kita boleh aku bisniah. Jadi kita tanpa panduan, kita pakai akal kita fikir-fikir, boleh ni. Walaupun kita tidak ada hajat yang besar-besar pun, ibarat kita tak apa buat sembahyang istikharah setiap pagi. Kerana apa? Kerana kita tak ada pilihan. Sampai nak pergi kata menu pun kita buat pilihan. No, kita menu kan kita baik, kita menu kan kita baik. Ayam kan apa nama ni, ikan. Ayam kan ayam, ikan. Jadi kalau kita selalu buat istikharah, Tuhan akan beri kepada kita yang terlebih baik daripada pilihan-pilihan yang kita pilih pada setiap hari. Selepas tu, lepas sunat syuruk dia naik matahari segala, lebih kurang kalau kita atas hari ni 7.33 syuruk. Lepas tu 20 minit lepas tu masuk ke waktu doa. Buat dengan sunat doa. Tu kalau kita buat macam tu, penuh masa kita dengan buat ibadat kepada Allah Taala. Kita buat kerja kita sampai kena matahari, sampai ke matahari gelincir. Lepas pada matahari gelincir tu, buat amalan pula sampai waktu asar. Lepas tu tunggu waktu buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita muka surat berapa? 32 ke 33? Dia ada tu. Dia ada tu. Oh, yang bawah ni. Yang bawah ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala muka surat 31, dan wajib kita percaya, maksudnya kita beriman dan i'tiqad bahawasanya harus pada segala rasul-rasul itu berperangai dengan perangai manusia. Perangai manusia ini maknanya perangai basyariah.
a'radul basyariyah. Berperangai dengan perangai manusia. Sebab apa dia kata berperangai dengan perangai manusia? Supaya nak keluarkan daripada peperangai a'radul malaikah. Perangai-perangai malaikat. Malaikat tak makan, tak minum, dan malaikat-malaikat ni sifat-sifat dia dia tidak bersifat basyariyah. Dia tak sama kulit dengan kita. Basyariyah asalnya makna kulit. Artinya dia tak sama kulit dengan kita. Dia tak seperti mana kita. Dia tak makan, tak minum, dia tak kahwin, dia tak tidur. Nanti kita kalau dia nak ikut dia, maka rasul-rasul ni semuanya dia bersifat dengan sifat manusia, berperangai dengan perangai manusia, ataupun dia panggil a'radul basyariyah, yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Tetapi perangai-perangai mereka, perangai manusia ni yang tidak mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Macam seperti makan, minum, sakit dan berkahwin dan sebagainya. Semua rasul-rasul bersifat macam sifat kita. Makan, minum, tidur, semuanya sama dengan kita. Dia biasa dengan kita. Dia macam manusia biasa, tapi dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang luar biasa. Tapi sakit mereka itu tidak menjejaskan jadi rasul. Yang menyebabkan liar hati manusia kepada mereka. Dan rasul-rasul ini mustahil di antara mereka berpenyakit seperti mana baras, penyakit balak, penyakit kusta, penyakit gugur anggota, gugur daging, buruk. Mustahil antara mereka itu, sebab kalau mereka berpenyakit sehingga menyebabkan manusia tak boleh dekati mereka, maka gugur, maka luput hikmah jadi rasul. Orang sampai nak dekat rasul pun tak boleh. Macam cerita Nabi Ayub. Semua ulama kata sampai gugur, sampai ulat makan habis tubuh badan dia, dia kutip balik ulat yang luruh tu, kemudian letak balik tempat yang luruh tu. Yang tu ulama kata dia panggil cerita-cerita Israiliyah, cerita-cerita yang direka-reka oleh orang-orang dulu. Cerita-cerita yang direka oleh orang-orang dulu, cerita-cerita Israiliyah. Ataupun setengah ada juga pendapat ulama kata bahawa sakit itu selepas dia tidak lagi menjadi rasul. Selepas dia itu diganti dengan rasul lain, maka dia sakit waktu dia tak jadi rasul lagi. Tapi di atas kau yang buat ialah sakit mereka tu ialah sakit yang tidak menjejaskan martabat mereka yang tinggi, dan sakit itu membawa kepada orang tak boleh dekat, maka mustahil. Sebab luput hikmah jadi rasul. Hikmah jadi rasul, dia nak bawa orang, dia nak panggil orang, tapi tiba-tiba dia tak boleh nak dekati, orang tak boleh nak dekat dia. Maka yang itulah ulama kata cerita Israiliyah. Dalil atas yang demikian itu dapat dilihat orang-orang yang semasa dengan mereka itu. Sampai kepada kita ni dengan khabar yang mutawatir, yang tidak mungkin berlaku dusta. Jadi orang-orang yang semasa mereka itulah yang melihat kepada Rasul ni,
Macam Abdullah bin Mas'ud, dia banyak mencerita tentang peribadi Rasulullah. Dia boleh cerita tentang berapa orang bukan Rasulullah, macam mana muamil Rasulullah, macam mana tidur Rasulullah. Sebab dia ni waktu dia tengok Rasul tu, masa tu dia kecil lagi. Dia panggil sirarus sahabat. Dia di kalangan sahabat-sahabat yang kecil. Dia boleh cerita tentang Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah ni, semua sahabat-sahabat nak pandang, nak tengok. Jawab dia lah lagu ni, tak berani panggung bola. Bercahaya seperti mana sinaran matahari. Muka Rasulullah yang bercahaya, yang sangat cemerlang. Sampai orang nak tengok, orang nak ni pun tak berani. Dan segan dia buat dengan Rasulullah, tak berani panggung bola. Kalau dipanggil Rasulullah, terbagai penuh bola. Tapi sahabat-sahabat yang kecil-kecil, macam mana Abdullah bin Mas'ud, waktu dia kecil, dia pun tengok. Dia tengok tak kelip mata. Sebab apa? Sebab dia pun tengok orang boleh. Dia pun tengok orang boleh, dia tengok berapa boleh bilang berapa orang. Sampai sekarang tu sekali. Sebab itulah hadis-hadis Syama'il ni banyak diriwayatkan oleh sirarus sahabat. Diriwayat oleh sahabat-sahabat yang kecil. Jadi sampailah khabaran mereka itu secara mutawatir sampai kepada kita, khabaran yang mutawatir yang tak mungkin berlaku dusta. Khabaran yang mutawatir ni, hadis yang mutawatir ni, dia tak mungkin berlaku dusta. Dan wajib kita percaya lagi, kita beriman lagi, dan ikut berpegang teguh, berpegang sungguh-sungguh bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab lagi Quraisy. Ini juga wajib kita beriman. Bila kita sebut kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Artinya Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan, tak ada yang lain lah. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kamalan, semua sifat-sifat yang wajib bagi dia, sifat kewajiban yang dia bersifat ada pada zat dia. Kemudian dia tak bersifat dengan sifat mustahilat, segala sifat-sifat yang mustahil, dan dia bersifat dengan segala sifat jaizat, sifat yang harus. Tuhan ini saja. Tidak ada Tuhan yang macam ni illallah, malaikat Allah saja. Bukan manfi di situ, bukan benda yang dinafi itu Tuhan yang lain pada Allah. Macam contoh tak masuk dalam manfi itu. Sebab dalam la ilaha illallah tu ada huruf nafi, ada huruf, ada yang dinafikan. Jadi yang dinafikan itu tak termasuk tokoh, tak termasuk Tuhan yang lain pada Allah. Jadi dengan maksud tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat ni melainkan Allah Taala. Dan kita pun sebut Muhammadur Rasulullah. Siapa dia Muhammad Rasulullah? Muhammad banyak. Muhammad Rasulullah ni siapa? Iaitulah Muhammad yang bersifat dengan segala sifat wajibat. Dia bersifat dengan segala sifat-sifat wajibat, iaitu sini amalah taqdir fadana, dan dia tidak bersifat dengan sifat-sifat yang mustahilah, sifat-sifat dusta, pecah amanah, tidak cerdik, dan tidak menyampaikan. Dia tak bersifat dengan sifat ini. Dan dia ini bersifat dengan sifat jaizat, iaitu sifat yang sifat a'radul basyariyah. Muhammad ni saja yang bersifat menjadi saja Muhammad tu saja Rasulullah. Tidak ada Muhammad yang lain, melainkan Muhammad ni saja Rasulullah. Dia saja Rasulullah. Tuhan yang wajib kita beriman. Kita wajib beriman dia ni Muhammad ni saja yang bangsa Arab lagi Quraisy keturunan dia. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim,
anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Rasulullah yang boleh ingat habis keturunan dia. Dia tahu semua titik turun dia tahu. Dia jaga nasab keturunan dia sampai ke Adnan, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu dia boleh karang, keturunan dia sampai kepada Nabi Adam anak, sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Dia jaga nasab, dia jaga keturunan dia. Dan bondanya bernama Aminah, anak Wahab Hamdul dan anak Hamdul Manaf. Bertemu dengan dua Manaf. Manaf yang ini anak Zahra, anak Kilab. Diperanakkan dia di Mekah. Jadi Abdul Manaf sebelah mak Nabi, Abdul Manaf bin Zahra. Kemudian sebelah bapa Nabi Abdul Manaf juga, Abdul Manaf bin Qusay. Lepas tu baru bertemu dengan Kilab. Qusay anak Kilab, Qusay bin Kilab. Tadi Zahra anak Kilab. Diperanakkan dia di Mekah dan dibangkitkan dia menjadi Rasul di Mekah. Kemudian berpindah dia ke Madinah. Nabi dia bila mana dilantik jadi Rasul, setelah mana dia menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dia balik dan dia istihad diri dia ni adalah Rasulullah. Naik di atas bukit Safa, inni Rasulullah, sesungguhnya aku Rasul ilaikum kepada kamu. Dia istihad diri dia secara resmi, inni Rasulullah. Dan ada kepada Nabi Muhammad ini tanda kerasulan. An-nubuwah dia bagi. Tanda-tanda dia nak jadi Rasul sebelum tu. Dia bila mana Nabi ini sampai umur 40 tahun, ketika tu Allah Ta'ala ilhamkan dia kepada dia rasa menyendiri, nak menyendiri, nak mengasihkan diri daripada penduduk-penduduk Mekah. Dia tak mau duduk seorang dengan ahli-ahli Mekah. Dia nak duduk seorang-seorang diri. Kemudian Nabi dia beribadat, dia duduk seorang-seorang diri dia di jalan-jalan bukit, di di celah-celah batu. Ketika itulah dia dengar Assalamualaikum ya Rasulullah, belah kanan. Lepas pada itu dia dengar pula Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tengok kanan tak ada apa pun. Rupanya yang bagi salam kat dia batu. Rupanya yang bagi salam kat dia pokok kayu. Jadi pokok kayu, batu-batu dan sebagainya kenal Rasulullah dulu daripada manusia. Sebelum Rasulullah dilantik jadi Rasul, segala jamalat, segala benda-benda batu kayu, pokok kayu, pokok bodi, semua kenal dah, pokok ayat kenal dah Rasulullah. Sampai Rasulullah dilantik menjadi Rasul dan dia istihad diri dia, inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul di kalangan kamu. Masa ketiga itulah sebelum Rasulullah sebelum Rasulullah istihad ini pun pakat percaya sangatlah, sampai dia pergelar 20 nama lebih kepada Nabi. Macam-macam dia pergelar Nabi, Al-Mustafa yang terpilih, Al-Murtada wal-Murtaqi dan Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat bijaksana. Macam-macam gelaran kepada Nabi. Kenapa? Nabi dah tunjuk sifat-sifat kerasulannya. Allah Ta'ala dah bentuk Nabi dan tarbiyah Nabi menjadi Rasul dengan sifat-sifat kerasulannya. Tapi bila mana Rasulullah istihad, ada yang tak boleh. Sayyidina Abu Bakar dia tak kira, aku tahu Muhammad ni siapa dia. Apa kata bila lagu mana pun, aku tetap ngaku kata dia Rasulullah.
dan wafat di Madinah. Kemudian berpindah dia ke Madinah, wafat dia di Madinah dan dikuburkan dia di Madinah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi yang kita ziarah apa di makam Rasul itu, kubur Nabi di Madinah, itulah terletaknya rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kemudian kita pergi ke Baqi itu, semua tu kubur isteri Nabi, kubur anak Nabi, kubur sahabat-sahabat semua lah. Ada kubur kita, Baba Azhari di Pulau Langkalanai. Cik, masa dia duduk Mekah ni, lepas pada semayang, lepas pada apa, dia ziarah. Dia ukur dengan kaki dia, berapa tapak daripada masjid nak pergi ke kubur Baqi ni, nak pergi ke kubur Imam Malik ni berapa tapak. Lepas tu nak pergi ke kubur isteri Rasulullah ni berapa. Dia kira semua. Lalu ni pun dia ingat. Dia tahu ni kubur apa dia, ni kubur apa dia, ni kubur apa dia. Kemudian bila kita tahu macam tu, kita beriman dan percaya macam tu, inilah cara percayakan segala Rasul-Rasul itu macam tu lah. Kita kena ingat nama-nama segala Rasul yang 25 tu. Ajak anak-anak kita. 25 Rasul pilihan yang tersebut di dalam Al-Quran. Mula pertamanya Nabi Allah Adam, manusia kafir dan Islam. Ajak anak-anak. Lama-lama ingat kan? Kalau tak ada susu kita, kalau nak buat susu tak apa. Buat apa dia? Kita test dengan orang-orang lain. Okey. Dan susu tapi lah kan. Tapi kalau sebut juga ni, betul, tak apa lah dia sebut. Kalau tak boleh ingat cara susu pun, jadi kita ajak anak lah. Ni dia punya isyat dulu lah apa, ada kerja apa. Ada faedah apa tu. Dan nama betul buat tu, isyat dulu. Ada betul tahu tak? Dia boleh hafal. Anak Ustaz Haji yang ada itu hafal ni. Dia boleh ingat. Tak tahu lah zaman dulu lah, mak kita, cikgu kita, sadak kita tu ajak dulu. Zaman kita lebih tak pernah ajak lah, tak claim dari situ kan. Kayak apa ni nasyid kita dahulu pun tak claim lah. Rupanya hak tu lah tentang akidah tu. Benar lagu tu lah tentang akidah. Kenapa hidup oleh undang-undang itu? Lodi ada dah dalam YouTube, dalam apa semua boleh tengok kan. Kita tahu dalam COVID ni pun dah mungkin dosa kita belakang lah. Dia sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam kitab Jawi apa dalam kitab Jawi tak jelas dalam kitab Allah. Yang disebut dalam usul takkid katanya. Dia kata apa nama ni, haram main catur. Kita takkan catur pun haram. Main dah tak boleh. Bila tak teringat kepada Tuhan, luput daripada zikir Allah, jadi haram. Rupanya ulama kita tulis siap dah. Lalu ni kita tengok anak-anak kita, bukan anak-anak kita saja, anak saya macam main PKP ni tak ada berzikir apa lah. Boleh lah Zat, kami bagi dulu, abang baca, kau baca,
Tu dia lupa salat tu baca aja. Habis-habis tu kan. Ngajak anak buku lah. Saya main sampai beberapa jam tak ingat apa lah. Sampai nak makan nasi semua. Tu udah melok. Boleh tu panggil nasi rupanya. Saya di pondok bagi hari Jumaat tu jadi begini. Panggil makan nasi semua. Kawan tu cari lain tu, kawannya cari lain ni. Di pondok saya tu wajib nilai. Dia tak popular, lain tak clear. Panggil makan nasi semua. Kau punya tentu lah. Dua panggil dua malam dia tu. Rupanya baru hari ini kita nampak. Sebab ulama paharan kat catur. Ulama paharan kat pinjam dulu ni. Hari ini baru kita ingat. Baru kita tahu. Main pasal sebenarnya tak haram. Main sampai tak ingat apa nama ni, tak ingat suruh Allah Ta'ala tak haram. Sampai seruan ibu bapa panggil, tak menyuk dah. Tak haram ni. Seru ibu bapa tu sunat ke, sunat jawab ke, sunat jawab ke, wajib jawab. Wajib jawab kan. Walaupun dia dalam keadaan sembahyang, tapi sembahyang sunat kan. Wajib sembahyang, wajib dia jawab. Ni kalau dah main datang tu, panggil, lagu mana apa yang nak panggil. Tu pakai dapat benda haram. Haram tu haram yang ahli. Dia kait dengan lupa dengan zikrullah. Dengan sebab dia lupa kepada zikrullah dan dia tidak menyahut seruan ibu dan juga seruan bapa. Sebab seru ibu bapa ni wajib disahut. Memang tak. Memang tak. Tu kita ingat cerita Bani Israel. Nama apa? Hanzalah apa? Nama apa tu? Bila itu Juraij dia difitnah. Dia abid. Dia seorang abid, ahli ibadah. Tapi bila mau ada panggil Juraij, ya Allah, Juraij ni mana ni? Juraij, Allahu Akbar. Mana wajib dia jawab. Lepas tu bila dia tak jawab, dia masyghul dengan zikrullah, dengan sembahyang sunat, Allah Taala bala dia. Sebab tak sahut seruan ibu bapa dia, tak sahut seruan ibu dia. Allah Taala bala tu, bala dengan jadi fitnah, bahawa dia ni berzina dengan seorang perempuan. Orang roboh apa namanya ribat dia, ambil roboh pondok tempat dia beribadah. Bila apa ni maksiat itu meratai, maka pahala pun dia meratai seluruh dunia. Ini bala. Bala mana kita solat ke tak solat ke. So apa? Tak dia ayat main beli. Dia ayat main beli. Sebenarnya. Kita pakai ingat kalau saya cerita tu, saya pernah ingat diri saya sendiri. Dan inilah kata oleh ulama terkandung hanya kita sebut tadi, iaitu berpegang teguh percaya bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah, dia itu bangsa Arab, lagi pula bangsa Quraisy, lagi pula keturunan Quraisy ayah raja bernama Abdullah dan sebagainya, yang inilah ayat sebut tadi itu dikata oleh ulama terkandung di dalam makna perkataan Muhammad Rasulullah.
Empat sifat yang wajib bagi Rasul pun termasuk dalam itu juga. Dan empat sifat yang mustahil atas segala Rasul masuk juga. Tambah. Dan satu sifat yang harus pada mereka itu dengan makna bahawasanya seseorang yang berkata Muhammad Rasulullah, bila dia kata mestilah dia mengetahui dan memahami. Dia kan bila dia sebut, bila dia ikrar Muhammad Rasulullah, mestilah dia mengetahui dan memahami bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anak Abdullah, diulang balik. Anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Husain, anak Kilab dan Bunda dan bernama Sayyidatina Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zahra, anak Kilab yang diperanakkannya di Mekah, dilantikkan dia menjadi Rasul di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah dan wafatnya di Madinah, dikuburkan dia di Madinah di rumah Sayyidatina Aisyah yang tetap bersama dengan empat sifat yang wajib bagi seorang Rasul dan tidak bersifat sama sekali dengan empat sifat yang mustahil atas segala Rasul dan bersifat dengan satu sifat yang harus pada segala Rasul, itulah Rasulullah yang sebenarnya. Bila kita Muhammad Rasulullah, kita kena faham macam ni lah. Kita kena beriman macam ni lah. Kita kena ikut macam ni lah. Boleh hurai satu-satu menjadi. Bila kita ikrar Muhammad Rasulullah, inilah makna Muhammad Rasulullah yang menjadi kewajiban atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan memahaminya seperti berkata segala ulama. Man lam yafham maknahuma, siapa-siapa yang tidak paham makna kedua-duanya, la ilaha illallah kemudian Muhammadur Rasulullah, fahuwa kafirun, maka iaitu jatuh kafir. Kalau setakat mulut pandai la ilaha illallah tapi tak reti, cuba cerita tengok, cuba ulah tengok apa dia la ilaha illallah, ulah tengok, lepas tu ulah pula Muhammad Rasulullah. Siapa tak faham kata ulama bahwa kafirun, maka iaitu jatuh kafir. Wa in shalla, jika sembahyang sekalipun, wa shama Ramadan, kalau dia puasa Ramadan sekalipun, wa hajjal baitul haram, kalau dia mengerjakan haji dan dia pakai kain pakai jubah, pakai sorban, lepas tu pakai minyak atas wangi sekalipun, tak besar bulan ini sekalipun, maka tak beriman. Jadi bila orang mengucap, bila orang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, huraiannya macam itulah sampai habis. Rukun iman yang ketiga pula, habis kita beriman satu-satu, kita masuk pula pada rukun iman yang ketiga, beriman dengan segala malaikat. Beriman dengan segala malaikat, percaya sungguh-sungguh, pegang dengan kejap. Siapa dia malaikat? Ajsamun nuraniyatul latifatu, jisim daripada nuraniyah yang bahasa nur. Malaikat dijadikan daripada nur. Sebab itulah malaikat Jibril bila dia ikut Nabi naik ke Isra, naik ke Mi'raj. Kita pun nak masuk ke Isra Mi'raj. Bila jadi Mi'rajkan dia sampai ke tahap daripada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, Nabi bersama dengan malaikat Jibril naik lagi pertama. Lepas pada tu malaikat Allah, malaikat yang dijaga ni, siapa dia ni? Kata Jibril, aku bersama Muhammad Rasulullah juga. Dia Muhammad Rasulullah. Jadi dia dapat pergi lah. Dia dapat pergi boleh betul. Ahlan wa sahlan, marhaban bika ya Rasulullah. Silalah masuk. Sebab apa? Sebab Jibril sebut dah Muhammad Rasulullah.
Muhammad yang dilantik jadi Rasul. Dapat permit tu masuk. Boleh naik ke langit yang pertama, peringkat pertama. Naik peringkat kedua sampai ke sampai ke border yang terakhir. Sampai ke Sidratul Muntaha. Terus border hanya tengok-tengok. Orang yang di atas turun setakat tu, orang yang di bawah yang di bawah boleh naik ke atas. Tu pun tengok-tengok, border tengok-tengok. Jadi malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tak boleh ikut tak. Sebab tiba-tiba nurani, tiba-tiba Nabi duduk satu alam yang nur semuanya. Di Sidratul Muntaha pada Sidratul Muntaha. Nak kepada mustawa sampai kepada Hadrat Kursi. Kata dengan Jibril, aku tak boleh ya Muhammad, sebab aku dijanjikan daripada nur. Aku tak boleh masuk ke dalam nur. Kata dengan Rasulullah, ikutlah walaupun selangkah. Aku tak bisa bagi di tempat ni. Aku tak tahu tak mana aku nanti. Ikutlah juga Jibril. Bila dia selangkah saja, Bani Zahra sepuluh. Maka tiba-tiba Jibril jadi macam seekor burung ciam. Sebab dia nur. Jibril daripada dijadikan daripada nur, dia tak boleh bertemu dengan nur. Rasulullah pun lepas tu dia sendiri dia naik seorang diri ke hadrat kursi, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata malaikat ni ajzahum nuraniyah. Adapun iblis, syaitan daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kata dengan iblis, aku dijadikan daripada api. Aku dijadikan daripada api dan Adam daripada tanah. Adam kan daripada tanah duduk bawah tak? Mana aku? Awalnya sampai tingkat 13 pun duduk bawah kaki tu. Kan? Jadi walaupun turap, tiap-tiap tanah duduk bawah juga lah tanah. Jadi aku ni jadi daripada api, tak boleh. Api sifat dia naik sentiasa. Kalau kita awak turun boleh jadi asal dia naik ke atas. Jadi aku tak boleh tunduklah kepada Adam. Padahal nak tunduk ke Adam bukan tunduk sujud. Sekadar tunduk kepala bagi hormat tu, terus sujud di Adam. Semua malaikat sujud illa iblis. Malaikat iblis. Sebab apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab dia sombong, kata apa? Jadi beriman dengan malaikat ni ada dua cara pula. Pertama dengan cara ijmal dan yang kedua secara tafsir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina wa alif baina qulubina wa inna subula salam wa najina minal dhulumati wan nur wa jannibna al-fawahisha wa dhahara minna wa batana. Allahumma barik bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa rahmatina innaka antal ghafurur rahim wa ja'alna shakirina wa atammin bala'a wa